Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masih lagi dalam matematik tambahan. Tingkatan 4 bab 2, masih lagi bab 2 fungsi kuadratik. Subtopik kita pada hari ini adalah menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, ingat lagi apakah simbol-simbol bagi ketaksamaan? Simbol bagi ketaksamaan ada 4 ya, iaitu lebih kecil dan sama, ataupun lebih besar dan lebih besar dan sama. Okey. Apabila kita sebut persamaan ketaksamaan kuadratik, makanya memang melibatkan persamaan kuadratik lah. Yang mana contohnya adalah x squared plus 4x plus 3. Okey, lebih kecil ataupun lebih besar daripada kosong. Okey, kita menggunakan simbol-simbol ini. Okey, untuk menyelesaikan soalan-soalan ini, jawapan bagi persamaan ini dia berbeza ya. Yang sebelum ni yang kita jawab soalan, dia equal to 0. Bila equal to 0 dan lebih kecil daripada 0, okey, jawapan dia berbeza. Jawapan dia lain sikit. Lain sikit. Okey, kalau kamu jawab dengan kaedah ini, okey, jawapan kamu akan salah. Sebab apa? Sebab ini melibatkan ketaksamaan. Jadi, untuk menyelesaikan soalan-soalan ketaksamaan ini, kita ada 3 kaedah. Yang pertama adalah kaedah lakaran graf. Dan yang kedua adalah kaedah garis nombor. Dan yang ketiga adalah kaedah jadual. Okey, kita ada 3 kaedah. Okey. Dan yang paling senang sekali, okey, cikgu mahu tekankan kamu, kaedah yang paling senang sekali adalah kaedah lakaran graf. Okey, cikgu akan ajar semua ketiga-tiga kaedah ini, tetapi cikgu akan tekankan kepada kamu adalah lakaran graf. Okey, kita tengok macam mana kaedah lakaran graf tu. Okey, biasanya, okey, ni contoh persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran, yang mana dia equal to 0. Ni bukan soalan ketaksamaan ya. Sebab apa? Sebab dia equal to 0. Okey. Yang menjadikan, ingat ya, bila melibatkan kaedah pemfaktoran, kita ada 2 kurungan macam ni. Ada 2 kurungan dan dapat 2 jawapan seperti ini. Ini adalah persamaan kuadratik yang biasa kamu jumpa. Tetapi soalan kita sekarang ini adalah melibatkan ketaksamaan. Contoh soalan dia adalah seperti ini. Sama ada soalan tersebut dia menggunakan simbol lebih kecil ataupun lebih besar. Okey, contohnya soalan yang pertama ini. Ini lebih kecil dan yang ini lebih besar. Okey, masih lagi soalan yang sama. Masih lagi x squared minus 5x plus 6 equal to 0. Okey, masih lagi soalan yang sama, tetapi dia punya ketaksamaan dia berbeza. Jadi macam mana kita mahu selesaikan yang ini? Okey, kita tengok dulu yang pertama ini. Tengok dulu yang pertama. Kita tengok dulu simbol bagi lebih kecil. Okey, cara dia sama juga. Bila kita faktorkan dia, kita tetap akan dapat kurungan seperti ini. Kamu tetap akan dapat, bila kamu tekan kalkulator, kamu tetap akan dapat x equal to 3 dan satu lagi x equal to 2. Okey, bila kita masukkan ke dalam kita punya kurungan, yang tanda positif ini akan bertukar menjadi negatif. Sama juga. Yang di sini positif, di dalam kurungan dia akan jadi negatif. Tetapi cara penyelesaian dia, bagi ketaksamaan dia berbeza ya. Okey, yang pertama kita mahu kaedah lakaran graf. Okey, macam mana kita mahu menggunakan kaedah lakaran graf? Okey, pertama sekali, tengok soalan ini. Soalan ini dia adalah x squared minus 5x plus 6. Okey, cuba kalau kita tengok di sini, nilai x squared dia, kuasa tertinggi dia adalah positif. Bila kuasa positif, bila kita mau lukis graf, pastikan graf kamu senyum. Pastikan graf kamu senyum, yang mana dia akan jadi seperti ini. Bila graf senyum, okey, kita ambil sahaja nilai x. Sebab apa? Sebab dia nilai x, makanya kita buat paksi x sahaja, tidak perlu buat paksi y. Okey? Jadi kita masukkan
Okey, kenapa 2 di depan? Sebab kita ada punca, yang pertama adalah 3 dan yang kedua adalah 2. Makna 3 di belakang lah. Okey, bila sudah dapat begini, bila kamu sudah lakar begini, sekarang kita mau tentukan yang manakah kawasan dia, di manakah dia punya kawasan. Jadi untuk menentukan dia punya kawasan, kita tengok dia ya. Dia kata kecil. Kalau kecil kawasannya, okey. Ingat ya, kita ada 2 simbol sahaja, kecil dan besar. Tak kisahlah dia sama ataupun tidak sama. Okey, kecil ni lebih besar ataupun lebih besar dan sama. Dan yang kedua adalah kecil dan lebih kecil dan sama. Bagi lebih besar, kawasan dia adalah berada di atas. Dan kalau dia lebih kecil, kawasan dia adalah di bawah. Apakah yang cikgu kata ni atas bawah ni? Daripada graf kamu ini, kita ada 3 kawasan. Ini kawasan yang pertama, kawasan kedua dan kawasan yang ketiga. Kita ada 3 kawasan. Kawasan yang pertama dan kawasan yang ketiga ini dia berada di bahagian atas. Dan kawasan yang kedua ini dia berada di bahagian bawah. Okey, kalau kita tengok dia kecil. Kalau kecil, kawasannya mana? Kawasannya adalah berada di bawah. Apa akan jadi dia? Di mana dia punya kawasan? Dia punya kawasan akan berada di sini. Akan berada di tengah. Okey, bila berada di tengah-tengah, macam mana mau tulis jawapan dia? Kita akan tulis jawapan ini. Bila dia berada di tengah-tengah, dia akan berada di antara. Berada di antara. Jawapan X ini berada di antara 2 dan 3. Sebab apa? Sebab dia berada di tengah-tengah. Okey, di sini adalah 2 dan di sini adalah 3. Ingat ya, simbol yang ini mesti sama dengan ini. Dia tidak ada jawapan macam ini. Macam jawapan seperti ini tiada. Jawapan yang ada hanyalah simbol dia mesti sama. Nampak sama di sini? Ini jawapan dia. Kalau dia lebih kecil, lebih besar macam ni, ini tak ada. Ini tiada. Jangan pandai-pandai pula kamu buat rumus buat macam ni. Tetapi apabila soalan tersebut, ini untuk lebih kecil. Kita tengok kalau soalan tersebut dia lebih besar. Kalau lebih besar, macam mana kaedah dia? Okey, kaedah dia sama juga. Yang pertama, kita buat dalam kurungan. Jawapan kita adalah 3 dan 2. Kita lukis graf. Okey, sekarang kawasan dia besar ataupun kecil. Ingat ya, bila dia kawasan besar, bila simbolnya adalah besar, kawasannya berada di atas. Kalau atas, di mana dia? Okey, di sini. Bila dia berada di atas, ini kawasan dia. Jadi macam mana kita mau baca? Macam mana kita mau baca jawapan kita? Jawapan kita baca seperti ini. Baca seperti ini. Maknanya kita ada jawapan kita ke belakang yang pertama. Daripada 2 dan ke belakang. Yang kedua adalah daripada 3 ke depan. Bila 2 ke belakang, macam mana kita mau jawab kita punya persamaan? Maksudnya, bila 2 ke belakang, maknanya nilai di sini apa dia? Nilai di sini adalah 1, 0, -1, -2 dan seterusnya. Maknanya dia semakin kecil. Bila ke belakang ni semakin kecil. Jadi kita tulis jawapan kita X lebih kecil dan sama. Kalau dia ada tanda sama dengan, letak tanda sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan 2. Sama juga di sini. Selepas 3 apa dia? 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maknanya nombor tersebut semakin besar. Semakin besar apa maksud dia? X lebih besar daripada 3. Ingat ya, apabila dia melibatkan ketaksamaan, lebih besar ataupun lebih kecil, kawasan bagi jawapan tersebut adalah berbeza. Okey, ini untuk lebih besar dan ini untuk lebih kecil. Okey, ini untuk graf senyum. Kita ada satu lagi contoh. Okey, kita cuba tengok contoh lain. Contoh sekarang ini, kita punya persamaan kuadratik adalah negatif.
Okey, negatif maknanya bentuk graf kamu, okey. Nilai kuasa tertinggi dia negatif. Maknanya bentuk graf kamu adalah bentuk masam. Bentuk masam. Kita tengok soalan kita. Ini kalau dia equal to 0. Okey, yang ni kalau persamaan dia sama dengan kosong. Kalau melibatkan ketaksamaan. Contohnya, bila soalan tersebut lebih kecil dan sama, dan yang ini lebih besar lebih besar saja. Okey, jadi kita tengok yang pertama ni, macam mana kita mau selesaikan dia. Sama juga kaedah dia. Kaedah dia adalah sama, yang mana yang kamu kena pastikan dia. Masukkan dalam kurungan kamu punya jawapan tadi. Jadi untuk kita tentukan dia lebih besar, lebih kecil itu bergantung kepada kawasan dia. Maknanya kamu kena lukis dulu. Kita ada punca. Ini punca kita. Yang pertama adalah negatif 3 dan yang kedua adalah 2. Okey, kamu kena lukis seperti ini pada paksi X. Pada paksi X, jawapan kita yang pertama adalah negatif 3 dan yang kedua adalah 2. Soalan di sini dia bagi kamu kecil. Kalau kecil mana kawasan dia? Ingat ya, cikgu ulang sekali lagi. Kalau besar, kawasan dia adalah atas. Dan kalau ketaksamaan itu kecil, okey, kawasan dia berada di bawah. Okey, jika kita lihat di sini, soalan kita adalah lebih kecil. Bila lebih kecil, kawasannya berada di mana? Kawasannya berada di bawah. Kawasannya berada di bawah. Maknanya kita ada dua jawapan yang berlainan. Yang mana yang pertama ini daripada negatif 3 dan ke belakang. Maknanya dia semakin kecil ke belakang. Dan satu lagi jawapan kita adalah 2 dan ke depan. Maknanya nombor tersebut semakin besar. 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ni negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Maknanya nombor semakin kecil. Jadi macam mana cara untuk tulis jawapan? Okey, jawapan kita juga berasingan. Okey, kamu nampak gap tengah-tengah ni kan? Jadi jawapan kita adalah berasingan. Maknanya X lebih kecil daripada negatif 3. Satu lagi jawapan kita adalah X lebih besar daripada 2. Ini untuk lebih kecil. Okey, kalau dia lebih besar macam ni. Kalau lebih besar macam ni, sama juga step dia. Masukkan dalam kurungan yang kamu tekan kalkulator tu. Okey, kemudian kamu lukis macam mana kita mau tentukan kawasan dia. Okey, jika kita lihat di sini, ketaksamaan dia adalah besar. Ketaksamaan dia adalah besar. Kalau besar berada di mana? Kalau besar dia berada di atas. Kalau atas mana kawasan dia? Kalau atas kawasannya adalah di atas lah. Maknanya dia punya lengkungan di atas tu. Jadi jawapan kita juga adalah di antara negatif 3 dan 2. Jadi macam mana mau tulis jawapan? Begini sajalah. Ingat ya kita punya simbol. Kalau dia di tengah-tengah dia adalah seperti ini. Jangan pula kamu pergi buat di sini besar, di sini kecil. Dia tiada begini dia tiada begini Simbol untuk yang berada di tengah-tengah hanya seperti ini sahaja. Dia begini sahaja. Dia tak ada dalam bentuk lain. Maknanya di sini pun lebih kecil, di sini pun simbol yang sama dengan yang ini. Ini mesti sama. Okey, seterusnya. Okey. Sekarang saya harap kamu sudah faham lah. Kamu sudah faham kaedah ataupun cara untuk menyelesaikan ketaksamaan menggunakan kaedah lakaran. Senang saja konsep dia. Kalau dia besar, kawasannya adalah di atas. Kalau ketaksamaannya kecil, kawasannya berada di bawah. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok contoh 5. Yang ni ada dalam buku teks kamu ni. Okey, dalam buku teks kamu dia tunjuk ketiga-tiga kaedah, iaitu lakaran graf, graf garis dan jadual. Kita tengok yang pertama lakaran graf. Okey, daripada soalan ini soalan dia. Okey, cikgu tak nak tekanlah cara ni. Cara untuk selesaikan yang ni maknanya kamu kena pindah ni pertama-pertama.
Yang ni kita kembangkan dahulu. Kita kembangkan. Kamu akan dapat yang ini. Bila kamu kembangkan. Tolong kembangkan. Kemudian sudah kamu kembangkan. Kamu pindahkan. Maknanya step dia ni dia buat cepat ni. Maknanya 2x squared plus 7x minus 4 lebih besar dan sama dengan x plus 4. Maknanya yang pertama, kamu kena pindahkan nilai x ni. Pindahkan nilai x ke seberang. Sama juga pindahkan 4 ni ke seberang. Bila kita pindahkan 2x squared plus 7x plus 4 minus 4. Okey, yang ni negatif x. Dan di sini negatif 4 lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi kita selesaikanlah. Kita selesaikan kumpulan yang sama. Maknanya x dengan x. 7 tolak 1 kamu akan dapat. 7 tolak 1 kamu akan dapat 6x. Nombor dengan nombor. Negatif 4 tolak dengan negatif 4. Kamu akan dapat negatif 8 equal to. Lebih besar dan sama dengan kosong. Dapatlah seperti ini. Kemudian dia kecilkan. Dia kecilkan dengan sifir 2. Okey, yang ni kecilkan bahagi dengan 2. Yang di sini pun bahagi dengan 2. Dan yang ni pun bahagi dengan 2. Dapatlah x squared plus 3x minus 4. Lebih besar dan sama dengan kosong. Bila sudah dapat seperti ini, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan adalah. Jawapan kamu adalah x sama dengan kosong. X sama dengan negatif 4. Satu lagi adalah X sama dengan 1. Ingat ya sekarang ini dalam bentuk sama dengan. Kita bukannya mahu sama dengan. Kita mahu ketaksamaan. Yang ini penting untuk kamu buat. Masukkan dalam kurungan saja. Makna X kalau di sini negatif dia akan jadi positif. X kalau di sini positif dia akan jadi negatif di dalam. Lebih sama dan besar dengan kosong. Yang ni potong semula. Yang ni untuk rujukan kamu untuk masukkan ke dalam kurungan saja. Untuk masukkan ke dalam bracket saja. Bila sudah dapat seperti ini. Macam biasalah. Kita lukis graf. Graf ini pastikan. Graf ini senyum ataupun masam. Kalau masam, lukis masam. Kalau senyum, lukis senyum. Dia graf ini graf positif, makanya dia senyum. Punca kita yang pertama adalah negatif 4 dan punca yang kedua adalah 1. Dan punca yang kedua adalah 1. Okey, jika kita perhatikan di sini. Okey, ni 4 dan 1. Okey, kita punya ketaksamaan sekarang adalah apa dia? Besar ataupun kecil ni? Okey. Ketaksamaan kita adalah besar. Bila besar, ingat kawasan dia berada di mana? Atas ke bawah? Nama dah besar. Kalau besar, mestilah dia atas. Jadi di manakah dia punya kawasan? Kawasan dia berada di atas. Jadi kamu tengok di sini kita akan ada 2 jawapan. Maknanya, satu jawapan X lebih kecil daripada 4. Dan satu lagi jawapan kita adalah 1 X lebih besar daripada 1. Okey. Akan ada 2 jawapan. Kalau dia lebih kecil, dia akan berada di bawah ni. Ini adalah kaedah lakaran. Tetapi dalam buku teks kamu, dia buat macam ni. Dia lukis paksi X. Dia lukis paksi X dan dia lukis paksi Y. Sebenarnya paksi Y ni tidak perlu lukis pun, tak apa. Tidak perlu lukis. Di sini pun dia lukis lagi. Ini menyusahkan. Yang menentukan punca, yang menentukan nilai X adalah paksi X. Kita lukis paksi X sajalah. Kita buat simple-simple. Tidak perlu rujuk dalam buku teks. Buku teks ni susah sedikit. Yang mana kamu kena kira lagi dia punya pintasan. Kamu kena lukis lagi paksi Y. Yang ni banyak kerja. Okay, kita buat seperti ini saja. Konsep dia yang perlu kamu ingat adalah kalau dia besar, kedudukannya adalah di atas. Dan kalau dia kecil, kedudukannya adalah bawah. Kawasannya adalah di bawah. Okey, seterusnya. Ini adalah lakangan graf. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, seterusnya kita tengok kaedah yang kedua iaitu kaedah garis nombor. Masih lagi soalan yang sama. Tetapi kaedah dia adalah kaedah garis nombor. Yang ni kamu jangan tengok. Kamu jangan tengok yang ni. Yang ni belum lagi cikgu huraikan. Okey, daripada persamaan tadi. Sama juga tadi yang cikgu telah terangkan. Sekarang kita mau menggunakan kaedah garis nombor. Garis nombor ni macam tadilah. Kita ada jawapan kita tadi apa dia? X
negatif 4, 1 negatif 4, 1 lagi apa dia? 1, betul tak? Ada 2 punca. Okey, jadi kita buat garis nombor seperti ini. Bila sudah ada garis nombor seperti ini, kemudian kita pilih. Yang ni jangan tengok lagi. Yang ni jangan tengok lagi. Cikgu tak padam ni. Okey. Kita tengok nombor yang lebih kecil. Pilih lebih kecil. Okey. Kita ambil nombor yang di belakang seperti ini. Ambil nombor yang di belakang yang lebih kecil daripada negatif 4. Kita ambil contohnya negatif 5 di sini. Dan yang ini kita ambil nombor yang lebih besar daripada 1. Okey, contoh yang dekat kita ambil 2 lah. Okey. Kita ambil 2. Nilai 2 di sini. Di tengah-tengah ni. Okey, kita ada nilai negatif 3. Negatif 1 dan kosong. Betul tak? 1, 0, 1 lagi, negatif 1. Okey. Pilih salah satu nombor. Nombor apa yang kamu mahu? Nombor yang senang, kosong lah. Makna sini sudah kita pilih. Di sini 2, 0 dan negatif 5. Kita punya persamaan ini. Mana kita punya persamaan? Ni persamaan ni. Ni. Jadi persamaan kita adalah X plus 4. Kurungan yang pertama, satu lagi X minus 1. Gantikan di tempat X ni, negatif 5. Gantikan negatif 5 tambah dengan 4. Sama juga di sini, negatif 5 tolak dengan 1. Apa jawapan kamu? Okey. Bila kamu tekan kalkulator, jawapan dia positif ataupun negatif. Okey, sama juga di sini. Okey. Asal persamaan kita adalah X plus 4. Dan bracket yang kedua adalah X minus 1. Gantikan nilai 2. X sebagai 2. Makna 2 tambah 4. Satu lagi 2 tolak dengan 1. 2 tambah 4, 6. 2 tolak 1 maknanya 6 darab dengan 1. 6 darab 1 jawapan dia adalah 6. Okey. Dan yang kedua. Okey, tengok di sini. Negatif 5 tambah dengan 4. Kamu akan dapat negatif 1. Negatif 5 tolak dengan 1, kamu akan dapat negatif 6. Negatif 1 darab dengan negatif 6, jawapan dia adalah 6. Negatif-negatif akan dapat positif. Okey, sekarang cuba kita kira yang di tengah-tengah ni. Yang di tengah-tengah kita ni samalah juga. Daripada X plus 4, X minus 1, kita gantikan nilai kosong. Kosong tambah dengan 4. Satu lagi, 0 tolak dengan 1. 0 tolak dengan 4, 4. 4 darab negatif 1, kamu akan dapat jawapannya adalah negatif 4. Kamu akan dapat jawapan negatif 4. Dia samalah seperti ini. Sama je seperti ini. Yang mana? Okey, dia seperti ini. Tadi kita sudah kira jawapan kita di sini adalah 6. Yang di sini negatif 4 dan di sini 6. Maknanya kamu akan dapat jawapan di sini adalah positif. Positif dan di sini adalah negatif. Nampak di sini jawapan dia adalah negatif. Bila dapat seperti itu, okay, macam mana kita mau pilih kawasan kita? Kita sudah tahu di sini kawasan kita adalah lebih besar dan sama. Ni lebih besar. Kalau kita ambil daripada satu ke belakang ni, dia lebih besar. Kalau kita ambil ke sini, dia lebih kecil dan ini di antara. Jawapan yang kita akan pilih adalah jawapan yang positif. Yang mana jawapan yang positif, itulah jawapan yang kita pilih. Okey. Jawapan dia, nilai X ditentukan pada bahagian positif. Mana bahagian positif ni? Maknanya kita ada dua jawapan. Jadi apakah jawapan kita? Maknanya jawapan kita adalah ni. Jawapan kita adalah okey. Kita ada dua kawasan, iaitu jawapan kita ambil nilai positif tadi. Ini yang pertama, X lebih kecil dan sama dengan negatif 4. Satu lagi X lebih besar dan sama dengan 1. Okey, kita ada jawapan yang begini. Macam mana mau tentukan? Kita ambil nilai yang positif. Bila kita gantikan dengan nilai X tadi, tempat X tadi, dapat yang positif. Itulah jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok kaedah jadual. Masih lagi soalan yang sama. Kaedah jadual juga sama. Yang ini kita masukkan, kita ada dua kurungan tadi kan? Kita ada dua kurungan. Yang mana kurungan kita adalah X plus 4. Bracket pertama, bracket yang kedua adalah X minus 1.
Yang ini dia uji untuk bracket yang pertama. Maknanya kita masukkan nilai. Apa-apa nilai yang lebih kecil daripada, kita ada 3 kawasan. Macam garis nombor juga sebenarnya ni. Maknanya nilai yang lebih kecil daripada -4, contohnya -5. Ni nombor di antara -4 sehingga 1. Apa nombor dia? -3, -2, -1 dan 0. Pilihlah nombor mana yang kamu mau. Dan yang ini nombor yang lebih besar daripada 1. Maknanya nombor 2 kah? Nombor 3 kah? 4 kah? Dan seterusnya. Okey, cuba kita test. Jawapan kita adalah, kita ambil di sini -5. Kita ambil di sini nilai kita adalah 0 dan di sini adalah 2. Okey, cuba kita masukkan dalam persamaan yang pertama. Dalam bracket yang pertama. Okey, dalam bracket yang pertama. Okey, gantikan di tempat X. Maknanya -5 tambah dengan 4. Kamu akan dapat jawapan kamu adalah -1. Okey, yang di sini. Gantikan tempat X ni. Okey, kita ada X plus 4. Betul tak? Gantikan tempat X 0 tambah dengan 4. Kamu akan dapat jawapan kamu 4. Maknanya 4 ni adalah positif. Dan yang kedua. Sama juga. X tambah dengan 2. Gantikan dengan nilai 2. 2 tambah 2. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 4. Maknanya di sini adalah positif. Okey, betul lah. Okey, cuba kita tengok bracket yang kedua. Bracket yang kedua soalan dia adalah X minus 1. Gantikan nilai X adalah -5. -5 tolak dengan 1, jawapan kamu akan dapat -6. Sebab itulah di sini negatif. Sama juga dengan yang kedua. Yang kedua, -6. Kita ada nilai X kita adalah 0. Okey, nilai X kita adalah 0. Okey. X tolak dengan 1. X kita adalah 0. 0 tolak dengan -1, jawapan dia adalah -1. Mana -1 di sini? Negatif. Jawapan kamu pada bahagian ini adalah negatif. Sama juga bracket yang terakhir. X tolak 1. Nilai X kita gantikan dengan 2. 2 tolak 1. Jawapannya 1. 1 ini adalah positif. Okey, sekarang yang terakhir sekali. Kita tentukanlah. Negatif darab dengan negatif. Kamu akan dapat positif. Positif darab dengan negatif. Kamu akan dapat negatif. Sebab dia berbeza tanda. Positif, positif, kamu akan dapat jawapannya adalah positif. Okey, sama juga bagi kaedah jadual. Okey, cara untuk pilih jawapan, kita pilih nilai X ditentukan pada bahagian positif. Mana positif? Ini kawasan yang positif ni. Kita pilih kawasan yang positif. Ini dan yang ini. Ini apa jawapan dia? X lebih kecil daripada negatif, lebih kecil dan sama daripada -4. Dan yang ini X lebih besar dan sama dengan 1. Sama sahaja. Kalau kamu menggunakan kaedah, apa kaedah? Kaedah lakaran ke? Kaedah garis nombor ke? Ataupun kaedah jadual? Ketiga-tiga kaedah yang kamu guna mesti dapat jawapan yang sama. Tetapi saya sarankan kepada kamu kaedah lakaran. Sebab kaedah lakaran ni tidak perlu mengira. Kalau kamu guna kaedah jadual ataupun kaedah garis nombor, kamu kena masukkan nombor di dalam kurungan ni. Kamu kena kira. Kemudian kamu kena tentukan dia positif ke negatif. Susah sedikit. Jadi kaedah yang paling mudah adalah kaedah lakaran tadi. Okay? Yang mana yang tidak faham kaedah lakaran tadi, tolong tengok balik apa yang cikgu terangkan. Lakaran lagi senang. Yang mana ditentukan dalam bentuk dia senyum ataupun mazam berdasarkan kuasa tertinggi dia. Kalau kuasa tertinggi dia positif, maka graf tersebut adalah senyum. Kalau kuasa tertingginya negatif, graf tersebut mazam. Ingat ya. Kalau simbol lebih besar, dia di atas, dan kalau simbolnya lebih kecil, kawasannya adalah di bawah. Okey, dengar balik apa yang cikgu telah jelaskan. Okey, yang ni latihan. Latihan ni kamu boleh buat sendiri. Yang tidak faham tolong tanya cikgu. Cikgu akan bagi dalam grup lah. Cikgu akan bagi dalam grup nanti. Okey, itu sahaja pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.